Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, tahniah dan terima kasih syabas diucapkan kerana memilih melanjutkan pengajian di tingkatan 6. So pada hari ini cikgu akan menceritakan serba sedikit berkaitan apa yang ada dalam subjek ekonomi. Kertas ekonomi 944. Okey, kod kertas adalah 944. So apa itu ekonomi? Itu yang pertama. Ekonomi adalah satu sains sosial yang mengkaji tingkah laku manusia menggunakan sumber ekonomi yang terhad bagi memenuhi kehendak yang tidak terhad. So kita faham dekat situ, ekonomi mengkaji tingkah laku siapa? Tingkah laku manusia bang. Tingkah laku siapa? Tingkah laku manusia. So bermaksud apa yang kita belajar dalam ekonomi adalah apa yang berlaku dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. So logik tak logik ekonomi? Logik lah. Susah ke senang ekonomi? Senanglah sebab benda ini adalah benda yang ada dalam kehidupan kita. Okey, so untuk kertas ekonomi kita akan pecahkan kepada 3. Pada penggal yang pertama anda akan belajar ekonomi 1 atau juga dikenali sebagai mikroekonomi. So mikroekonomi mewakili 32% dari markah keseluruhan. Okey, pada penggal kedua anda akan mula belajar ekonomi 2 atau dikenali sebagai makroekonomi. Makroekonomi juga pemberatnya sama seperti mikroekonomi iaitu sebanyak 32%. Makna katanya di sini untuk semester yang pertama dan kedua adalah perkara yang paling mustahak dalam ekonomi kerana kedua-dua kertas dalam semester 1 dan semester 2 mewakili pemberat yang cukup besar. Manakala pada penggal yang ketiga pelajar akan mula belajar apa yang kita sebut sebagai ekonomi Malaysia yang mewakili pemberatnya adalah sebanyak 16% dan dalam penggal ketiga juga pelajar perlu menyiapkan kerja khusus yang mewakili 20% pemberat daripada keseluruhan kertas. Jadi 32% tambah 32% tambah 16% tambah 20% maka kita akan dapatlah 100% untuk kertas ekonomi. Okey, seterusnya apa yang ada dalam ekonomi? Jom kita saksikan. Okey, dalam penggal yang pertama pelajar akan belajar tadi disebut tadi kan. Dalam penggal pertama kita sebut sebagai ekonomi 1. Ekonomi 1 juga disebut sebagai mikroekonomi. So apa yang ada dalam ekonomi 1? Dalam ekonomi 1, bab yang pertama pelajar akan belajar berkaitan dengan pengenalan. Pengenalan adalah perkara-perkara asas yang ada dalam ekonomi, dalam mikroekonomi. Okey, dalam bab yang kedua pelajar akan mula belajar berkaitan dengan pasaran barang dan harga. Ini adalah bab yang agak penting dan boleh kata terpenting dalam ekonomi 1, iaitu bab pasaran barang dan harga, cerita berkaitan dengan permintaan, penawaran, bagaimana mencapai keseimbangan dan apakah yang berlaku apabila berlaku perubahan keseimbangan. Dan juga dalam bab ini pelajar akan belajar konsep berkaitan dengan keanjalan. Okey, dalam bab yang ketiga pelajar akan mula belajar berkaitan dengan teori pengeluaran dan kos pengeluaran. Teori berkaitan dengan kos ini sangat penting untuk pelajar pegang kerana teori kos ini juga akan digunakan dalam bab yang seterusnya iaitu bab 4. Dalam bab 4 pelajar akan belajar berkaitan dengan struktur pasaran, penentuan harga dan output. Bagaimana pasaran persaingan sempurna dan pasaran persaingan tak sempurna iaitu pasaran monopoli dan bermonopoli mencapai keseimbangan dalam jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Dan bab yang terakhir dalam ekonomi 1 adalah pasaran faktor dan agihan. Tuntasnya untuk kertas 1 ini ada 5 bab dan saya ulang sekali lagi, bab yang besar dan agak terpenting adalah dalam bab 2 iaitu berkaitan dengan pasaran barang dan harga serta bab 4 dan juga bab 3. Okey, berikutnya untuk penggal 2 pelajar akan belajar berkaitan dengan makroekonomi. Dalam makroekonomi, bab yang pertama adalah pengenalan.
Bab yang kedua berkaitan dengan perakaunan pendapatan negara. Apa yang ada dalam perakaunan pendapatan negara? Kalau anda pernah baca surat khabar, cerita pasal keluaran dalam negara kasar, KDNK, KNK, so itu semua seronok kita akan belajar dalam bab 2. Supaya selepas ni, kalau awak baca surat khabar, dengar berita, dengar apa yang orang cakap, okey, awak faham apalah yang diorang katakan berkaitan dengan KDNK, KNK dan sebagainya. Okey, dalam bab 3, bab 3 ini adalah bab yang terpenting dalam makroekonomi kerana dia bab yang besar, iaitu bab berkaitan dengan keseimbangan pendapatan negara dan dasar fiskal. Okey, bab 4, pelajar akan mula belajar berkaitan dengan wang, bank dan dasar keuangan. Pelajar akan belajar berkaitan dengan apakah fungsi wang, bagaimanakah teori dalam keuangan dan juga bagaimanakah bank pusat berperanan dalam melaksanakan dasar keuangan. Dan bab yang terakhir dalam bab 5, pelajar akan mula belajar perdagangan dan keuangan antarabangsa. Seterusnya adalah ekonomi Malaysia yang diajar dalam penggal yang ketiga. Dalam ekonomi Malaysia, bab pertama, pelajar akan belajar berkaitan dengan pengangguran, guna tenaga dan upah. Bab yang kedua, belajar tentang isu inflasi dan kos sara hidup. Bab yang ketiga, belajar berkaitan dengan perdagangan antarabangsa dan imbangan pembayaran. Untuk makluman pelajar, bab 1, 2 dan 3 ini ada kaitan sedikit sebanyak dengan apa yang pelajar belajar sebelumnya, iaitu dalam makroekonomi, dalam penggal yang kedua. So ada sedikit kaitan. Okey, seterusnya pelajar akan mula belajar dalam bab yang keempat, perusahaan kecil dan sederhana. Bab yang kelima, institusi keuangan. Dan bab yang keenam, kemiskinan dan agihan pendapatan. Okey, dah faham bab? Sekarang kita lihat bagaimana pula dengan format kertas peperiksaan dalam ekonomi. So, jom. Okey, sekarang kita akan tengok format kertas peperiksaan. So, untuk kertas 1 dan kertas 2, iaitu mikroekonomi dan makroekonomi yang diajar dalam penggal 1 dan penggal 2, formatnya adalah sama, iaitu kita ada 3 bahagian. Bahagian A terdiri daripada 20 soalan objektif, manakala bahagian B, pelajar perlu jawab 4 dari 6 soalan esei yang diberi. Manakala bahagian C, pelajar perlu menjawab 2 dari 3 soalan kuantitatif yang diberi. Manakala untuk format kertas 3, iaitu kertas ekonomi Malaysia, hanya ada 2 bahagian. Untuk kertas ekonomi Malaysia, kertas hanya 1 jam saja, tiada soalan objektif, hanya ada bahagian A jawab 5 dari 6 soalan esei dan bahagian B jawab 1 dari 2 soalan kuantitatif. Okey, sekarang cuba kita fikir siapa yang perlu dan siapa yang ingin ambil ekonomi. So, untuk ambil ekonomi, tak kisahlah masa awak dulu SPM dah pernah ambil ekonomi ke, tak pernah ambil ekonomi ke, itu bukan isunya. Sebab, apa yang kita belajar di peringkat STPM, konsepnya ada sedikit persamaan dengan apa yang kita belajar di tingkatan 4 dan 5. Cuma bezanya adalah 4 dan 5 kita bermain kepada pemikiran. Bagaimana nak berfikir dalam ekonomi. Dalam tingkatan 6 kita pegang kepada teori, teori ekonomi. Kita pergi kepada teori ekonomi yang lebih mantap. Okey, jadi untuk mereka nak ambil ekonomi ni, sebaiknya lah mereka mempunyai kemahiran pengiraan yang baik, kemahiran mengira yang baik. Sekurang-kurangnya matematik tu dapat C. Sekurang-kurangnya matematik untuk kertas SPM dapat C. Tetapi kalau sekiranya pelajar gigih, walaupun mungkin matematik dia kurang baik, tapi dia gigih untuk belajar, insya-Allah dia juga masih ada harapan untuk belajar dan berjaya dalam subjek ekonomi. Pelajar sains macam mana, cikgu? Pelajar sains sangat dialu-alukan. Mereka yang dulu aliran sains semasa SPM dulu amat dialu-alukan dan amat digalakkan untuk mengambil ekonomi. Kenapa? Sebab saya pun dulu masa sekolah, saya tak ambil ekonomi pada peringkat SPM. Saya adalah aliran sains. Saya hanya mengambil ekonomi di peringkat STPM. Okey, di ruangan akhir pada hari ini, saya akan tunjukkan
Sekiranya anda ambil ekonomi, so ke mana hala tuju anda untuk anda sambung pengajian anda? Saya tunjukkan di 9 IPTA utama yang ada di Malaysia. So antara IPTA yang pelajar boleh masuki adalah yang pertama, Universiti Malaya di bawah Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran. Yang kedua, Ekonomi Kebangsaan Malaysia UKM di bawah Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Yang ketiga, Universiti Putra Malaysia di bawah Sekolah Perniagaan dan Ekonomi. Yang keempat, Universiti Utara Malaysia di bawah Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan. Yang kelima, Universiti Sains Malaysia di bawah Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan. Yang keenam, Universiti Malaysia Sarawak di bawah Fakulti Ekonomi dan Perniagaan. Yang ketujuh, Universiti Malaysia Sabah di bawah Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan. Yang ke-8, Universiti Malaysia Terengganu di bawah Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Pembangunan Sosial. Dan yang terakhir, Universiti Islam Antarabangsa, Kuliah Ekonomi dan Pengurusan. Ada juga universiti lain yang cikgu tak dapat nak senaraikan, juga menawarkan subjek ekonomi. Dan sekiranya pelajar ingin menjadi seorang guru ekonomi, macam mana? Guru ekonomi, setakat yang cikgu kaji, guru ekonomi hanya ditawarkan di Universiti Perguruan Sultan Idris, Universiti Pendidikan Sultan Idris, yang menawarkan ijazah sarjana muda ekonomi dan pendidikan. Okey, so sekiranya apa yang cikgu sampaikan ini, video ini membantu anda semua dalam menentukan adakah anda ingin mengambil subjek ekonomi ataupun tidak, tolong sharekan kepada kawan-kawan yang sedang berfikir sama ada nak ambil subjek ekonomi ataupun tidak. Apa pun keputusan anda hari ini akan mencorak masa depan anda. Sekian, terus belajarlah.